Okay, sudah record. Boleh nampak? Literature review? Boleh. Okey. Baik, tajuk ni memang sepatutnya kita syarahkan lebih awal lah, tapi saya memang reserve untuk buat hari ni. Sebab tajuk ni secara tidak langsung bila kita cakap pasal ni, kita akan buat sedikit praktikal sekejap lagi. Dan ini akan membantu you all untuk buat tugasan lah ya. Tugasan untuk tugasan yang pertama tu. Baik, untuk literature review ni kita memang dah tahu bahawasanya memang bila kita sebagai pendidik kita nak mula melaksanakan kajian bermula dengan penyataan masalah kan. Tetapi sometimes macam kita bincangkan sebelum ni juga, bukan semua penyataan masalah itu boleh kita tulis direct dalam penyataan masalah. Maknanya dalam ruang ataupun section ruang penyataan masalah di dalam tulisan ataupun proposal kita, which is in chapter 1. Ya. Kerana apa? Walaupun sesuatu isu tu memang kita tahu wujud, memang ada dalam kalangan pelajar-pelajar, khususnya mungkin pelajar sekolah kita ke, atau mungkin sekolah-sekolah yang kita rasa memang kita akan buat jadikan sebagai sampel kajian. Tetapi macam saya katakan juga, kita tidak boleh menulis macam berdasarkan pengalaman saya, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, kita tak boleh. Walaupun kita tahu the problem is definitely there. Kita tahu memang masalah itu wujud di situ. Jadi sebagai backup, maksudnya setiap claim yang kita buat, setiap perkataan yang kita katakan, oh this is the problem, tapi kita kena ada kena ada citation, kena ada reference, ada rujukan daripada penulisan-penulisan yang terdahulu. So rujukan itu termasuklah artikel kan, macam kita dah bincang kan. Lagi apa dia lagi? Selain pada artikel? Journal, proceeding, artikel, majalah Explodia, Wikipedia, buku, majalah dan sebagainya. Tetapi untuk penyataan masalah kita boleh merujuk kepada surat khabar boleh. Kita boleh, maknanya katalah menteri cakap, menteri pendidikan beritahu ini isu dia yang perlu ditangani. Jadi kita cite apa yang diterbitkan di dalam surat khabar. Tetapi penggunaan surat khabar, majalah ataupun blog ni terbatas dari sudut kewibawaan dia. Kalau untuk menyokong masalah kajian boleh tapi kalau kita nak gunakan sebagai literature dalam bab 2, kebiasaannya kita tak gunalah, maknanya rujukan daripada surat khabar ataupun rujukan daripada majalah sebagai literature utama di dalam bab 2 kita. Jadi sumber utama yang perlu kita ada dalam literature review kita ataupun bab 2 kita mestilah datang daripada sumber-sumber lain yang lebih muktabar. Yang lebih muktabar maksudnya contoh dia apa dia? Jurnal artikel lah, artikel daripada buku-buku daripada proceeding dan sebagainya. Dan kebiasaannya ataupun satu lagi adalah tesis-tesis yang telah ditulis oleh pengkaji terdahulu, sebab kita mungkin merujuk pada tesis-tesis terdahulu kan. Jadi untuk makluman you all semua, di Fakulti Pendidikan kita ni sebenarnya ada library. Dalam library itu ada himpunan tesis-tesis pelajar-pelajar yang sebelum ini. Tetapi mulai tahun lepas sebab berlakunya kes plagiat, ada pelajar yang ambil totally daripada tesis orang lain, dia tukar subjek je. Jadi bila kita tangkap kes macam tu, dekan cakap semua pelajar tidak dibenarkan untuk merujuk ataupun tengok, tak boleh rujuk, tak boleh buka pun itu. Tetapi secara alternatifnya, walaupun di library Fakulti Pendidikan dah tidak dibenarkan, secara alternatifnya you all boleh pergi ke PTSL Perpustakaan Tun Sebelanang. Pustakaan utama UKM kita lah, bukan yang lingkungan kedua tu. Yang utama, yang lama ni yang besar. You all dah pernah pergi ke PTSL ke? Kalau pergi ke sana, naik ke tingkat 5 kalau tak silap saya. 5. Dia yang dekat Asia Tenggara. Di dalam tu, you all boleh tengok dulu dekat sistem OPAC, dapatkan call number bagi tesis tu, kemudian pergi kat kaunter,
isi borang dan tuliskan call number, dia akan bagi kita pinjam thesis yang mereka simpan dalam simpanan pihak PDSL. Jadi you boleh pinjam dan boleh belik lah, boleh baca dan tengok dan sebagainya. Jadi itu maksudnya antara sumber-sumber literature review yang boleh kita masukkanlah di dalam penulisan kita. Okay. So kenapa kita perlu kemahiran masa kita buat literature review ni? Ya, sebab kadang-kadang bila kita dapat artikel, apa yang you all buat? Baca. Okey, baca kan? Okey. Cari maklumat daripada Macam mana? Baca sampai tembus kertas tu ke? Baca daripada Baca yang Tengok berkaitan. baca daripada permulaan dia. Yang berkaitan. okay. Ada yang scanning kan, ada yang baca abstract saja dan sebagainya. So kemahiran membaca juga kita perlukanlah. Okay. So dalam literature review ni apa yang dikatakan sebagai literature review ataupun sorotan literatur bermaksud dia kata a select analysis of existing literature which is relevant to your topic. Maksudnya literature review ni mengandungi rujukan-rujukan yang berkaitan dengan tajuk kajian kita. Apa dia antara perkara yang berkaitan dengan tajuk kita yang perlu kita masukkan, khususnya kalau kita cakap tentang bab 2 lah. Kita nak masuk apa dalam bab 2? Secara umum tentang masalah yang kita nak kaji. Okey. Dan masalah yang kita nak kaji. Itu dalam penyataan masalah lah. Kalau kita cakap tentang bab 2, bab 2 ni kan besar kan. Selain daripada kita tengok kajian-kajian lepas, apa lagi yang kita nak masuk dalam bab 2? Model atau teori. Model, teori-teori pembelajaran kan. Kalau you guna behaviorism, kena masuklah teori behaviorism kat dalam bab 2 tu. Ya, kalau guna teori kognitivism juga masukkan dalam teori kognitivism dalam bab 2. Okay. Dan kebaikan ataupun signifikannya kita buat literature review ini kerana dia membolehkan kita apa? Dia kata meletakkan fokus kajian kita itu di dalam satu konteks yang lebih meluas dalam dunia akademik kita dalam area of research kita. Macam saya katakan bila kita buat kajian, kita selalu mencari lompang. Tolong mute ya. Tolong mute. Okey. Terima kasih. Apabila kita melaksanakan kajian, kita sebenarnya buat apa? Kita sebenarnya mencari satu ruang di mana kita boleh park kita punya dapatan tu. Maksudnya kita ada sumbangan kita yang tersendiri yang membentuk satu body of literature. Okay? Tetapi sebelum, before we are being able to do that, apa yang perlu kita tahu ialah apa dia yang kurang di dalam literature. Betul tak? Betul. Maksud yang kurang ialah apa dia yang dah dibuat oleh pengkaji-pengkaji lepas, apa dia yang telah diketahui dan apa yang belum lagi diterokai atau belum lagi dijawab. Jadi itulah kepentingan kenapa kita kena baca kajian-kajian lepas ni. Ya, sebab ada juga pelajar kata, dia tulis dalam research problem dia ataupun penyataan masalah, dia kata kajian ini dijalankan untuk apalah bla 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 apa yang nak buat kerana belum pernah ada kajian lain yang melaksanakan kajian seumpama ini. You all boleh tulis macam tu sekiranya memang you all memang confident, memang tak ada. Kita dah setahun dah saya cari, dah setahun dah kita mencari literature tapi memang tak ada. Boleh tulis macam tu. Tapi kalau kita hanya baca dalam 20, 30, lepas tu kita pun berhenti, maka sangat-sangat menjerat kalau kita kata kajian ini tidak dijalankan kerana tidak ada kajian yang lepas menjalankan kajian seumpama ini. Jadi apa yang boleh you all tulis? Untuk selamat, Sepanjang perbangsaan saya belum ada kajian yang pernah dijual. belum ada ataupun sangat sedikit kajian. Very little research. Itu lebih selamat lah. Sebab ada berlaku dalam satu Viva Masters. Sarjana, bila dia tulis macam tu, jadi tiba-tiba pembaca bawa ada 3 artikel sebiji macam kajian yang dia buat. Jadi kata, di mana claim you kata tidak ada kajian lepas yang telah dijalankan untuk ini? Ni saya jumpa paper ni, dia bawa 3 paper. Jadi melopong lah.
Ya, tapi nasib baiklah you all tak ada Viva kan. Tapi sekurang-kurangnya you punya supervisor pun akan tanya soalan yang sama. Ya. Jadi kerana itulah penting kita buat literature review untuk membolehkan kita slot. Ya, kita cari ruang kosong mana yang boleh kita masukkan, kita isi apabila kita sudah dapat dapatan kajian kita itu nanti. Alright? Any question so far? Ada soalan? Ada. Tak ada? Okay. Alright. Yang kedua, bila kita buat literature review ini, ya, dia membolehkan kita buat report ataupun penulisan secara kritikal. Apa maksud kita menulis secara kritikal, kelas? Apa maksud kita menulis secara kritikal? Secara berdata, Ya, secara berdata, secara detail. ada analisis lah maksudnya. analisis, Ilmiah, Sistematik. secara ilmiah, secara berpandu, ilmiah, berpandu, Mempunyai rujukan. mempunyai rujukan, Secara sistematik. secara sistematik. Okey, saya terima semua apa yang kau cakap. secara signifikan. Secara signifikan. Okey. Cakaplah apa, tak apa. Saya tak kata salah atau betul. Cuma saja nak dengar you all cakap je. Okey. Kritikal ni sebenarnya bila kita menulis, kita ada point of view. We have our point of view. Contohnya macam bila kita menulis katalah Fariza Khalid 2017 telah menjalankan kajian tentang penggunaan BLE frog yang dah lama lah kan. Okay. Namun kajian ini melibatkan 200 guru dari Lembah Kelang menggunakan teknik persampelan kluster contoh Namun demikian tu maksudnya kita punya point. Mungkin kita ada perkara yang kita nak kritik kepada dapatan kajian atau mungkin metodologi kajian yang dijalankan oleh penyelidik sebelum ini. Maka kita boleh katakan walaupun kajian ini melibatkan menggunakan satu kuesioner ataupun satu selidik yang menyeluruh, namun demikian pemilihan sampelnya hanyalah setakat di Lembah Kelang sahaja. Sedangkan situasi di negeri lain belum diketahui. Nampak? Oleh kerana itu kajian ni akan dijalankan di bahagian Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang bagaimanakah penerimaan guru tentang penggunaan BLE frog kerana di Sabah dan Sarawak bla bla bla. Dan you pandai-pandailah kena goreng. That is what we call as a critical. That means kebiasaannya kalau kita baca, kalau you all pergi tengok tesis-tesis sebelum ni kan, apa yang you akan nampak ialah penulisan tesis itu disusun mengikut penulisnya. Okey, tapi tak apa, yang tu kita akan sentuh sekejap lagi on synthesis writing. Saya stop dulu kat situ. Takut nanti panjang cerita yang saya nak habiskan slide ni terlebih. Boleh Boleh. Okey, dan seterusnya dalam literature review juga kita nak menentukan gap lah. Macam kita katakan tadi, ruang apa yang masih belum dikerokai oleh penyelidik-penyelidik. Jadi kita ambillah kesempatan itu untuk kita mengisi ruang tersebut dengan melaksanakan kajian kita. Gap ni semestinya satu ruang yang katalah mungkin kalau kita dalam kajian, katalah kita kajian kat prasekolah kita dah tengok kajian-kajian lepas prasekolah. Mungkin kita berminat untuk bagi saya contoh apa yang you rasa berminat nak buat kajian dalam prasekolah. Classroom. Ya? Classroom. Google Classroom. Flip Classroom. Flip Classroom untuk pelajar-pelajar prasekolah. Okey. Prasekolah. Setiganya kajian yang penyelidik nak lakukan adalah tentang flip classroom ataupun kelas terbalik kan, kelas terbalik dalam kalangan pelajar prasekolah. Apa literature yang you all kena cari? Apa kajian-kajian lepas yang you all kena cari? Apa kata kunci dia? Flip classroom. Flip classroom. Lagi? Prasekolah. Okey, peristiwa. Itulah antara duanya kan. Tetapi kadang-kadang bila kita buat search, kita pergi dekat Google Scholar ke, kita pergi dekat mana-mana database, expose dan sebagainya, kita dapatan kita tu sangat terhad. Yang kita dapat ada flip classroom
tetapi kebanyakannya dia buat dekat mungkin sekolah menengah. Contoh sekolah menengah atau sekolah rendah. Prasekolah mungkin ada satu je. Tapi itu pun dia dah mungkin 10 tahun yang dahulu contoh. Jadi sekarang ni kita ni terkapai-kapai kan. You kata alamak dah tak ada pula kajian lepas on flipped classroom khususnya untuk prasekolah. Flipped classroom. Flipped classroom. So adakah itu is it a good news or bad news? Good news. Good news. Bad news. Good news or bad news? Good news. Dia boleh jadi bad news news kerana dia tidak ada Bad news. tetapi on the other side dia boleh jadi good news. Sebab apa? That is a gap. Kita boleh ruang. Itulah Banyak ruang. ruang. Itulah Ruang. ruang. Maksudnya you boleh kata walaupun banyak kajian lepas yang menekankan ataupun memfokuskan kepada pendekatan flipped classroom, namun kebanyakannya kajian dibuat di kata mungkin sekolah rendah. Sekolah rendah, so dalam kurungan you kena masuk siapa yang menulis artikel yang menceritakan tentang sekolah rendah. Kemudian sekolah menengah, siapa dia? Dan sangat sedikit kajian ataupun hanya ada satu kajian yang menulis tentang ataupun mengkaji tentang penggunaan flipped classroom untuk pelajar prasekolah. Okay. Jadi on the other way, you boleh katakan bahawa walaupun kekurangan dari sudut literatur, tetapi inilah gap yang perlu diisi. So kita nampaklah signifikannya kita nak buat kajian tersebut. Faham Okay. Selain daripada konteks kajian, maknanya konteks tu prasekolah lah kan. Selain daripada konteks, apa lagi gap? Apa lagi elemen-elemen yang boleh kita kaitkan dengan lompang yang ada di dalam body of literature ataupun dalam sorotan literatur yang berkaitan dengan bidang kajian kita? Apa dia lagi agaknya? Tak dengar apa dia? Pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21, itu kalau sekiranya kita nak buat kajian tentang abad 21 lah. Ni contoh dalam kajian itu tadi. Yang kita bagi contoh on flipped classroom tadi. Kita kata tadi Luar bandar dalam luar bandar dan di bandar. luar bandar dan di bandar itu dari sudut konteks. Supported daripada parents, ibu bapa. Itu faktor. Pelibatan ibu bapa dan komuniti. Itu faktor. Bayangkan you ada literature tu. You ada literature tu, you tengok apa lagi? Contohnya, salah satu kita boleh tengok apa kelas. Kita boleh tengok apa dia method yang digunakan. Metodologi. Ya. Mungkin ada kajian lepas, banyak dia buat secara kuantitatif. Ya, dia buat secara menggunakan survey. Tapi hanya ada 2 saja yang buat secara kualitatif. Jadi mungkin Kita ambil lain mama. jadi gap juga dari sudut metodologi. Kan? Sebab dapatan daripada kuantitatif mungkin berbeza daripada dapatan kualitatif kerana fokusnya berbeza. Dalam kuantitatif dia bersifat apa kelas? In depth ke in breadth? In breadth maknanya dia melata, dia mencakupi satu ruang yang luas lah sebab ramai kan. Tetapi adakah dia in depth, mendalam tak? Tidak semendalam data buat secara kualitatif. On the other hand, data kualitatif dia bersifat lebih mendalam in breadth. Tetapi dia tidak melata. Dia mendalam in depth tetapi dia tidak in breadth. Kan? Kerana apa? Kerana dalam kualitatif kita punya responden ini lebih kecil jumlah dia berbanding dengan kuantitatif. So itu cara dia untuk kita lihat gap lah. Atau mungkin dalam flipped classroom, dalam kajian-kajian lepas kita tengok approach apa yang pengkaji lepas gunakan untuk melaksanakan flipped classroom. Ataupun apa dia learning management system yang pengkaji-pengkaji dahulu gunakan untuk melaksanakan flipped classroom dengan pelajar-pelajar yang terlibat dalam kajian mereka. Mungkin yang ada guna Google Hangout, mungkin ada guna Zoom, mungkin ada yang gunakan Google Classroom, mungkin ada gunakan Moodle, Schoology, Edmodo and so on. So itu juga yang you all boleh canai, you all boleh bincangkan, you all boleh discuss secara kritikal di dalam kita menulis bab 2 itu tadi. Boleh Boleh faham
Jadi jangan baca secara literal je, baca apa benda yang ada, itu je. Tetapi kita mesti ada our own view of point. Kita, apa pendapat kita tentang dapatan mungkin kajian lepas? Apa pendapat kita tentang metodologi yang telah dilakukan dan sebagainya. Okey? Okay. Dan selain pada tu, kita buat literature review kerana kita nak dapatkan kesedaran ataupun kita nak tahu apa dia kajian-kajian yang terkini dalam bidang yang kita hendak kaji. Sebab tu, kalau dalam tugasan kita, berapa tahun yang kebelakang kelas? 5 tahun. 5 tahun saja sebab maklumat dan juga riset berlaku dengan sangat pantas. Ya? Katalah kalau you all nak tengok tentang learning management system dekat sekolah. Kan? Kalau 5 tahun, lebih pada 5 tahun lepas, orang tak cerita lagi tentang Google Classroom. Kan? Orang cerita tentang VLE Frog misalnya. Jadi itu dah tak relevan dengan apa yang kita. Jadi sebab itu kita perlukan sebaik-baiknya 5 tahun yang ke belakang. Tetapi ada pengecualian dia ya kelas. Contohnya kalau kita ada teori. Teori Thorndike. Thorndike teori apa? Thorndike. Behavior. Teori apa? Peneguhan. Sorry? Peneguhan. Behavior ke Thorndike? Behavior kan? Thorndike yang buat stimulus dekat anjing tu, Thorndike kan? Behavior. Kan? Itu adalah behavior. Okey. Teori Thorndike ni tahun berapa? Lama dah berapa? Lama kan? Dah lama dah. Macam tu lah lebih kurang kan? Dia latih anjing dia bagi ganjaran tu. Yes, yang dipegang jalan yang bunyi loceng anjing datang. Lepas bunyi loceng Alio dia meleleh kan. So teori tu sangat lama persoalannya sebab kita cakap tadi kita nak kena yang 5 tahun ke belakang. Boleh tak you all ambil reference teori-teori yang lama tu? Teori boleh. Boleh? Teori boleh. Kalau teori boleh teori boleh. Yang tak boleh ialah the applied research of the theory. Kan, pengkaji-kaji akan gunakan teori-teori yang lama ni tapi mereka akan menulis dalam artikel yang menceritakan dapatan kajian mereka. Jadi applied research daripada pengkaji-pengkaji inilah yang maksudnya kita perlu tengok dalam tempoh ataupun dalam range 5 tahun yang ke belakang. Okey, faham Doktor, Ya. yang artikel dan jurnal tu lah yang boleh lebih dari 5 tahun Ya. Artikel jurnal tu yang Yang Maksudnya artikel kita boleh jurnal tu guna yang tak boleh lebih citation dari je lah. 5 tahun lah. Yang teori-teori yang lama tu still tak boleh apa. guna Teori lah tak tu. apa sebab dia adalah sesuatu yang memang dah quite established dan memang Boleh dia dipakai. dilahirkan ataupun di coin ataupun diperkenalkan pada tahun tersebut. Tak ada masalah Okay. untuk teori sebab Okay. dia memang bersifat klasik. Okay, thank you doktor. Okay. Alright, so macam tadilah kenapa juga kita buat literature review untuk kita memahami dan secara kritikalnya kita boleh menganalisis the background of research, kajian-kajian yang telah dijalankan dan untuk memilih sumber maklumat that is necessary to develop. Apa dia maklumat-maklumat lagi yang boleh kita gunakan untuk develop kita punya research dan of course untuk melihat konteks untuk kajian kita. Ya, sebab selain daripada dalam tesis bahagian apa tu cadangan untuk kajian akan datang, kalau you tengok dalam artikel, kebiasaannya pergi tengok dekat conclusion dalam artikel. Di bahagian conclusion yang paling last sekali dalam artikel jurnal, dia akan tuliskan recommendation for the future research. Tapi tak semualah, tapi kebanyakannya dia akan menulis sesuatu tentang apa dia yang mereka cadangkan untuk kajian akan datang. Okay, so dalam kita buat literature review kelas, mungkin ada beberapa fasa lah Fasa sebelum, semasa dan selepas. Okay. Sebelum, dia kata sebagai early view to establish the context and rationale for your study and to confirm your choice of research focus ataupun question. Yang ni biasanya kita buat pada awal-awal pembacaan kita lah sebab kita nak tengok internet saya tak stable rupanya hari ni. Jadi apa yang boleh kita beri fokus lah pada kajian kita.
sama ada dari sudut konteks dia kajian kat mana, ataupun ciri-ciri pelajar yang macam mana. So semua tu boleh kita dapat daripada bacaan yang kita telah buat lah. Dan juga untuk kita memastikan yang kita mendapat maklumat daripada kajian-kajian yang terkini. Kita tak nak kajian yang dah pun orang kata tak relevan lagi dengan perkembangan semasa kan. Kalau orang sekarang ni bercakap tentang penggunaan Telegram, penggunaan WhatsApp, kita masih lihat kepada penggunaan buku teks misalnya. Jadi agak terkebelakang lah. Okay, so yang ni saya rasa you all boleh baca sendiri sebab it's very straightforward, cuma seperti senarai semak lah untuk researchers yang mungkin sebelum you all buat literature review, cuba go through soalan-soalan ini. Misalnya, apa dia research objektif bagi kertas ini ataupun artikel ini? Adakah objektifnya tercapai? Kalau sekiranya sudah tercapai, bagaimana mencapainya? Maksudnya dari sudut metodologi dia. And then, are there any problems with their methodology? Ini yang you boleh menulis secara kritikal lah, you boleh kritik. Kritik sampai orang kata ligan habis kan, kritik secara akademik lah maksudnya. Mungkin kita tengok dari sudut sampel yang digunakan ataupun mungkin data yang dikutip mungkin tidak cukup mendalam misalnya. So you boleh kritik dari sudut itu maknanya pandangan you sebagai penyelidik. And then apakah kekuatan dan juga kelemahan bagi model bagi research tersebut? Mungkin ada setengah-setengah research tu menggunakan sesuatu model kan. Jadi kita tengok model ni sebenarnya sesuai ataupun tidak digunakan. Itulah cara kita, apa yang perlu kita zoom in apabila kita membuat pembacaan. Bukan hanya setakat kita tengok orang ni buat apa dapatannya. Itu lateral lah, kita tak kritikal. Tapi kalau kritikal kita boleh melihat secara lebih mendalam apa dia aspek-aspek yang berkaitan dengan keseluruhan proses di dalam melaksanakan kajian yang telah di record ataupun ditulis oleh penyelidik terdahulu. And then, how will this research help with your own research? Macam mana, apa yang you boleh benefit daripada dapatan kajian yang lepas? And then, how can you take from it? What can you take from it? Mungkin kita boleh ambil pengajaran bahawa mungkin kajian ini lebih sesuai kalau kita nak buat di luar bandar, mungkin kita perlukan broadband misalnya dan sebagainya lah. Itu bergantung kepada apa yang ada di dalam literature yang saudari baca lah ya. And then what needs to be avoided? Apa dia perkara-perkara yang kalau kita nak buat dalam kajian kita, kita perlu elakkan. Dan what are you doing differently? Ini yang last kali, maksudnya kalau kita dah tahu pengkaji ni buat itu, buat ini, then ask yourself, kalau saya nak buat kajian dalam skop yang lebih kurang sama, pelajar prasekolah, penggunaan teknologi untuk flip classroom, kalau orang buat macam ni, saya boleh buat apa? Supaya dia lebih berbeza, maknanya kita tidaklah mengulangi 100% sama seperti yang orang buat. Mungkin kita ada 3 paper yang kita rasa ini menarik ni, yang cantik ni kalau saya boleh replicate. So satu paper you ambil metodologi dia. Paper yang lain dia cerita dia gunakan skologi contohnya kan. Jadi penerangan tentang skologi dan juga testimonial daripada pelajar-pelajar dalam penulisan tu mengatakan skologi ni sangat bagus. Pelajar-pelajar sekolah rendah sangat suka. So since kita mengajar prasekolah dengan sekolah rendah, maksudnya gap dia mungkin tak berapa jauh lah kan as compared to kumpulan prasekolah dengan sekolah menengah ataupun di higher education misalnya. So kalau pelajar di sekolah rendah juga sukakan skologi ni, mungkin responden saya juga akan suka. Jadi kita pun ambil lah skologi daripada paper ini. So maksudnya kita boleh gabungkan, kita boleh orang kata resepi untuk kita buat penyelidikan kita ni, kita boleh ambil daripada kajian-kajian orang lain yang berbeza-beza tetapi kita put together into our research. Faham? Boleh? Okay. So dan akhirnya apabila kita dah baca keseluruhan, kita bolehlah kaitkan
dapatan kita, apabila kita sudah ada dapatan kita lah, bila kita dah collect data, kita sudah pun menganalisis data kita dan kita telah kenal pasti, oh these are the main findings yang menjawab kepada persoalan kajian kita itu tadi kan. So, sekarang ni tujuan kita, tugas kita setelah kita dah ada findings, kita kena kaitkan, kita kena compare and contrast dapatan kita dengan dapatan pengkaji-pengkaji lepas. Yang ni kita tulis dalam bab berapa kelas? Dalam bab berapa kita tulis ni? Bab 4. Bab 4? Bab 4 kan? Bab 5. Bab 4 ni hanya dapatan you all saja. You jangan masukkan dapatan orang lain. Bab 4 adalah dapatan kita semata-mata dan tidak perlu dibincangkan lagi. Okay, katalah you ada 3 research question and then present your data ataupun findings based on the 3 research question. Maknanya go one by one lah. Research question pertama, apa dia? And then apa dapatan dia? Tapi tak perlu bincang dulu Tak perlu bincang dulu kerana dalam bab 4 hanyalah dapatan. Tetapi when you proceed to the chapter 5, di sinilah peranan literature review yang telah kita tulis dalam bab 2 itu nanti, kita nak tarik balik, kita nak call balik, masuk ke dalam bab 5 untuk kita compare contrast dengan dapatan kita kemudian. So kerana itu penting kita ada literature review. Tetapi adalah perkara biasa ya kelas, apabila kita dah ada findings, sometimes we think that our literature review yang kita dah tulis dalam bab 2 itu tidak memadai, tidak mencukupi. So in this case, you have to read and read more in order for you to relate the findings yang terkini yang you baru jumpa tu untuk you relatekan dengan your own findings dalam bab 5. Faham So itu adalah proses yang iteratif lah, proses yang berlaku, yang bertambah dari masa ke semasa. Jangan kata, oh saya dah siap dah bab 2 kan. Maknanya saya dah tak nak tengok lagi dah bab 2. Tidak kerana bab 2 ni mungkin boleh bertambah dengan kewujudan findings kita. Bila kita ada findings, kita kena cari apa je dapatan kajian lepas yang boleh saya compare dan saya contrast. Sebab biasa you jumpa kan kalau orang menulis di dalam discussion, dia akan kata dapatan kajian ini selari dengan dapatan Fariza 2015 contohnya kan. Okay. Tapi kalau tak selari macam mana? Boleh juga kita tulis walaupun Fariza 2015 mendapati bahawa bla 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 bla, kajian ini menunjukkan dapatan yang berbeza. Tetapi apabila berbeza, tugas kita sebagai penyelidik, kita kena explain pula kenapa findings kita berbeza dengan findings orang lain. That is your duty as a researcher. Sebab bab 5 ni sebenarnya adalah bab penyelidik. Jadi you boleh explain misalnya mungkin perbezaan dari sudut latar, mungkin kajian Fariza ni buat dekat sekolah rendah di Johor misalnya. Sedangkan kajian ni dibuat di sekolah prasekolah di Kuching contoh kan. So you kena justify. Dan dalam konteks ini, dalam bab 5 ada perkara-perkara yang berbentuk assumption ataupun penerangan yang kita tulis macam tadilah kenapa data kita ni berbeza dengan data orang lain. Dalam konteks itu, you tak perlu pada citation. Maknanya you tak perlu pada reference sebab that is your findings. Then people will cite you. Get me or not? Yes. Faham tak ni? Faham. So maksudnya you tak perlu citation sebab that is your explanation kenapa you punya findings ni tak sama dengan orang lain. So you don't have to look for other researchers untuk menyokong sebab your finding is the latest one kan? Maknanya findings you yang terkini, betul tak? So kenapa kita nak cari pula kajian-kajian sebelum ini untuk menyokong kita? Sebab kita lah yang menyokong ataupun menyanggah dapatan orang lain. Okay? Tetapi ingat macam tadi dalam problem statement yang saya katakan, berdasarkan